Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua murid-murid kelas 6 dan 5? Ustaz harapkan hari ini semua murid-murid sihat walafiat dan bersedia untuk meneruskan, untuk menyambung pembelajaran walaupun secara PDPR. Diharapkan semua sudah makan, semua sudah minum dan semua sudah membersihkan diri dan dalam keadaan bersedia. InsyaAllah hari ini Ustaz akan bawakan untuk murid-murid kelas 6 dan 5 pelajaran 9 di muka surat 101 iaitu yang bertajuk Jauhi Syirik. Jauhi Syirik. Ustaz akan membawa mengenai akidah. Jauhi Syirik di muka surat 101. Sebelum Ustaz menerangkan sedikit mengenai pelajaran hari ini, Ustaz nak bawa murid-murid membaca surah hafazan iaitu surah At-Tin. Kalau masih ada lagi yang belum mengingati surah At-Tin, jangan tunggu lama-lama. Teruslah membaca sampai ingat kerana surah At-Tin hanya ada 8 ayat sahaja. Jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sadaqallahul Azim. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita teruskan kepada pelajaran hari ini iaitu muka surat 101 yang bertajuk Jauhi Syirik. Dalam muka surat 101 itu perbualan antara ustaz dengan muridnya. Kita terus pindah kepada 102. Ataupun lihat di skrin video yang Ustaz paparkan. Kita lihat apakah yang dikatakan dengan syirik. Maksud syirik. Maksud syirik. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ingat tu. Itu asas maksud syirik. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Apa maksud dia? Maksudnya menyekutu ni adalah membuatkan sesuatu sama taraf dengan Allah. Tu. Membandingkan sesuatu dengan Allah. Mensyariatkan sesuatu dengan Allah. Maka itulah dinamakan syirik. Kalau kita kata Allah buat kita pun ada orang lain lah, bukan kita lah. Dia kata ada juga sesuatu kuasa lain yang membuat manusia. Maka itulah dinamakan menyekutukan. Kata ada juga orang lain. Jadi sebenarnya pada hakikatnya tidak ada yang menyekutukan Allah kerana semua adalah kembali kepada Allah. Kita teruskan lagi. Syirik boleh berlaku sama ada dengan perkataan, perbuatan dan i'tiqad. Jadinya syirik ni boleh berlaku dalam 3 keadaan. Yang pertama perkataan. Perkataan ni ialah yang keluar daripada mulut. Apa yang dituturkan oleh mulut kita dipanggil perkataan. Dia kata dengan mulut dia, dia kata ada benda yang sama kuasa dengan Allah ataupun yang lebih berkuasa daripada Allah. Maka itu dipanggil syirik perkataan. Ataupun perbuatan. Perbuatan ni maksudnya dia menyembah selain daripada Allah. Itu perbuatan. Dia menyembah selain daripada Allah.
Padahal Allah lah yang maha mencipta. Dia pun sembah sesuatu perkara lain, dia kata itulah yang mencipta dia. Maka itu syirik perbuatan ataupun amalan. Dan yang ketiga ialah i'tiqad. I'tiqad inilah kepercayaan di dalam hati. Jadi kita sebagai orang Islam, memang di dalam hati kita hanya Allah sahaja yang berkuasa, yang mencipta. Jadinya jangan sekali-kali letakkan dalam hati ada benda lain yang kuasanya sama dengan Allah. Maka itulah dinamakan syirik. Yang ketiga, i'tiqad, kepercayaan ataupun keimanan. Boleh faham setakat tu? Kita teruskan sikit lagi. Hukum mensyirikkan Allah ialah haram. Haram ini ialah berdosa. Berdosa besar. Kita akan tengoklah seterusnya selepas ini. Perbuatan ini dikategori sebagai dosa yang paling besar. Yang paling besar, serta dijanjikan dengan azab yang pedih. Syirik terbahagi kepada dua. Jadinya syirik ini adalah kategorinya dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Hak lain mencuri dosa besar, bunuh orang dosa besar, tapi yang paling besar ialah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berhati-hatilah semua murid-murid apabila kita memahami syirik, jangan sekali-kali mendekati perbuatan syirik. Kita teruskan lagi. Syirik terbahagi kepada dua. Syirik jali dan syirik khafi. Sekali lagi. Syirik jali dan syirik khafi. Dua. Dan dalil. Mana dalil? Dalil naqli, iaitu dalil yang diambil daripada Al-Quran. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 22. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahuinya bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Jadi itulah dalil naqli, dalil yang diambil daripada Al-Quran. Okay, kita tengok bahagian pertama, iaitu syirik jali, syirik khafi. Syirik jali, syirik khafi pula. Syirik jali. Syirik jali di muka surat 103. Okay, apa maksud syirik jali? Syirik jali ialah mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang Esa. Syirik jali dikenali juga sebagai syirik besar. Ini adalah syirik yang mudah dilihat, mudah dikesan, mudah diketahui. Iaitu dia mengaku bahawa ada Tuhan lain. Seperti agama-agama selain pada Islam, dia mengaku ada Tuhan lain. Maka itu adalah syirik. Kalau orang Islam kata, kalau orang bukan Islam kata, dia bukan syirik. Kerana dia itu adalah, dia kufur. Dia memang dipanggil orang-orang yang mengutukan Allah, dipanggil musyrik. Syirik jugalah tu lebih kurang. Cuma syirik ini ialah untuk kita orang Islam saja ni. Untuk orang bukan Islam, dia tu memang bukan, tak percaya kepada Allah. Dan syirik jali juga dikenali dengan nama syirik besar. Jadi inilah syirik besar. Menyembah berhala, tak kira lah sekali apa pun, menyembah pokok, menyembah bulan, menyembah bintang, semua itu adalah syirik. Dan syirik ini ialah syirik yang besar. Dosanya teramat besar dan dosa yang paling besar. Jadi sebagai orang Islam, hendaklah kita sentiasa menjaga keimanan kita. Kita teruskan sikit mengenai syirik jali. Contoh keadaan yang membawa seseorang kepada syirik jali, iaitu menyembah berhala, matahari, bulan atau lain-lain.
meminta doa dan pertolongan selain pada Allah. Ini adalah syirik jali. Ustaz nak sentuh mengenai meminta doa dan pertolongan selain pada Allah. Maksudnya jangan selain pada Allah kita pergi minta doa, jangan pergi minta doa di pokok besar dengan hantu raya, dengan hantu jerangkung, dengan siapa-siapa yang kita anggap dia boleh memberi kita sesuatu. Kalau kita minta tolong Tok Iman mendoakan kita, itu bukan syirik, kerana kita suruh Tok Iman minta dengan Allah. Begitu. Ni kita pergi minta kepada sesuatu yang bukan bersandarkan kepada Allah. Pergi minta dengan pokok, pergi minta dengan kubur, dengan hantu, dengan jin, dengan syaitan. Maka itulah dipanggil syirik. Boleh faham setakat tu? Okey, kita teruskan sedikit mengenai syirik khafi. Syirik khafi inilah sesuatu yang sering dilakukan oleh orang Islam. Berhati-hati. Harap tu faham. Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Ingat tu. Sekali lagi, tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah. Inilah orang yang mengajar. Dia kata orang semayang tapi nak menunjuk-nunjuk. Bukan kerana Allah. Buat baik bukan kerana Allah. Inilah perkara yang semestinya dielakkan. Takut-takut jatuh kepada syirik khafi. Walaupun syirik kecil, tapi dia juga boleh menjerumuskan kepada syirik besar kalau sentiasa diamalkan. Dan keadaan yang membawa seseorang itu kepada syirik khafi, riak dalam ibadah, iaitu melakukan sesuatu ibadah bukan kerana Allah semata-mata. Seperti Ustaz ayat inilah. Kita buat sesuatu ibadah bukan kerana Allah, maka dia dipanggil riak ataupun hagah, sombong, takabur, tapi sebenarnya riak lah tu. Riak. Maka dia dalam keadaan syirik khafi. Jadi murid-murid semua, Ustaz rasa sampai setakat ini saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Bolehlah teruskan membuat ulang kaji bacaan di muka surat 104, 103, 102. InsyaAllah murid-murid kelas 6 5 bijak-bijak semuanya dan mudah memahami. Kalau tidak berapa memahami, boleh WhatsApp Ustaz secara personal untuk bertanya. Dan